Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok 5 crash yang paling teruk berlaku dalam motorsports. Dan percaya atau tak, salah satu dari crash ni melibatkan racer dari Malaysia sendiri. Jadi, teruskan menonton. Sebenarnya sukan racing ni, walaupun ada yang kata diorang ni bukan buat apa pun, pusing-pusing je dalam track tu, tapi sebenarnya racing driver ataupun rider ni diorang adalah world class athlete. Sebab nak kontrol jentera dengan enjin, antara enjin yang paling power dekat dunia ni dengan saiz kenderaan dia tu, lepas tu dengan nak attacking lagi, nak defending lagi, nak jaga tayar lagi, G-force yang kuat lagi. Memang semua ni memerlukan kekuatan fizikal dan mental yang tinggi. Dan satu lagi benda besar yang orang tahu tapi buat-buat tak tahu dalam sukan racing ni adalah risiko dia yang sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari atlet biasa. Kalau dekat track ke, main bola ke, mungkin risiko dia luka-luka lepas tu injured. Kalau patah tu dah kira habis teruk lah tu. Tapi dalam sukan racing pula, risiko dia adalah kalau ada something wrong, memang nyawa akan melayang. Dan crash ni boleh kata benda biasa yang berlaku dalam sukan racing. Cuma ada sesetengah crash yang lebih ganas berbanding crash yang lain. Dan dekat sini saya listkan 5 crash yang ganas tu. Baik, di tempat kelima dalam list crash yang ganas ni berlaku pada Romain Grosjean dalam race F1 dekat Bahrain pada tahun 2020. Masa ni race tu baru je start, dan bila race ni baru start, kereta ni masih dekat-dekat lagi tau antara satu sama lain. Jadi dia ada tap sikit kereta orang lain, dan kereta yang Grosjean bawa ni pun terbabas dan langgar barrier. Aksiden langgar barrier ni asalnya tak ada apa yang pelik pun, tapi bila kereta dia hit the barrier tu, somehow kereta tu terputus dua dan tangki minyak dia pun terbelah. Jadi kereta tu terbakar gila-gila punya. Dan saya pun memang terkejut sebab tak pernah tengok kereta F1 terbakar macam ni. Semua driver lain masa tu pun terkejut sebab diorang ingat kereta F1 yang diorang bawa tu selamat sangat. Rupanya boleh terbakar, ada fireball yang besar macam ni. Sekali tengok memang kita rasa habislah driver ni, memang tak ada chance. Tapi nasib baiklah Grosjean ni dia cepat bertindak dan memang ada ruang sikit untuk dia menyelit keluar dari situ. Kereta dia ni tersepit bawah barrier tu, jadi nasib baiklah ada ruang sikit untuk keluar. Kalau dia tersepit dekat situ, memang tak ada apalah yang orang boleh buat untuk tolong dia. Walaupun suit yang driver ni pakai dia kalis api, tapi tetap tangan dia melecur agak teruk jugalah. Tapi sekarang ni dia dah fully recovered. Dan sejak dari tu Grosjean ni dia quit F1, lepas tu rehat sekejap sampai betul-betul recover. Dan sekarang ni dia racing dekat tempat lain pula. Jadi boleh kata jenis tak serik jugalah dia ni. Cuma dia tak race lagi lah dalam F1. Okey, di tempat keempat pula dalam list crash yang paling ganas ni berlaku di Macau. Track dekat Macau ni memang pelik sikit sebab dia sangat sempit. Lagi sempit dari Monaco. Jadi kalau ada satu kereta crash dekat tempat yang sempit ni, memang semua orang tak boleh lalu lah. Dan benda inilah yang berlaku. Ada satu kereta ni dia terlanggar barrier sikit dan lepas tu terbabas dan sangkut dekat tempat yang sempit ni. Tengah-tengah racing line pula. Nak dijadikan kereta, memang corner ni blind corner. Maknanya driver memang tak nampak di sebalik corner ni. Jadi bila ada kereta yang stuck dekat corner exit ni, memang kereta belakang tak sempat react lah. Dan kereta belakang ni pun tak sempat react juga. Dan last sekali bertindih-tindih kereta ni, tak ada satu pun yang dapat lepas. Yang lepas tu kereta yang dekat depan dalam 3-4 biji je. Jadi total ada dalam 20 kereta juga yang involve dalam pile up ni. Jadi yang menjadikan crash ni antara crash yang paling teruk bukan sebab injury ke apa ke. Memang tak ada driver yang injured pun. Cuma crash ni teruk sebab kerugian dari damage ni memang makan berjuta-juta lah. Dan sepatutnya crash ni highlight yang track ni pun tak direka dengan baik. Walaupun dia street circuit, tapi sepatutnya nak kena ada escape road dan macam-macam lagi. Sama juga macam Monaco tu, bahaya juga. Tapi tak pernah lah ada crash yang teruk macam ni. Mungkin sebab ni kot F1 tak datang dekat Macau. Okey, sebelum kita pergi ke tempat ketiga, memang ramai penonton dekat channel ni request nak belajar enjin dengan lebih detail. Jadi korang memang power. Untuk tu, saya ada sediakan special untuk anda kursus online enjin Zero to Hero, di mana kursus ni padat dengan macam-macam info yang anda nak tahu pasal enjin. Ada lebih 50 video dan 5 jam konten
konten dan saya gunakan enjin yang diambil dari Honda Jazz, enjin sebenar, untuk terangkan pada anda setiap komponen yang ada dalam enjin ni dan juga sistem-sistem yang berkaitan macam pelinciran, penyejukan dengan sistem elektrikal kereta. Anda akan dapat akses pada kursus ni pada bila-bila masa yang anda nak dan dekat mana-mana pun tak ada masalah asalkan ada internet, dan anda boleh akses benda ni sampai bila-bila. Jadi kalau anda ni jenis orang yang sibuk, tak ada masa nak pergi kelas belajar pasal enjin, kursus ni memang untuk anda. Dan tak perlu juga kata anda ada kena apa-apa background engineering untuk ambil kursus ni, sebab saya memang explain dalam bahasa Malaysia dan dalam bahasa yang mudah supaya semua orang faham. Kursus ni memang besar, jadi saya masih dalam proses recording. Jadi kalau anda beli awal, anda akan dapat diskaun mega sebanyak 60%, sementara saya siapkan kursus ni. Bila dah siap nanti tak ada lagi lah diskaun banyak macam ni. Jadi kalau anda berminat, dapatkan segera kursus ni untuk dapat potongan harga sebanyak 60%. Link untuk join saya letakkan dekat bawah. Okey, jom kita sambung. Di tempat ketiga pula dalam senarai crash yang paling ganas berlaku di Isle of Man Racing yang melibatkan pelumba motor Conor Cummins. Isle of Man ni kalau anda belum tahu, antara satu racing yang paling gila bagi saya, dan siapa yang datang race dekat sini memang jenis rider yang hati kering lah. Isle of Man ni dia adalah satu pulau dekat UK, dan dalam pulau ni ada satu jalan yang diorang akan convert setiap tahun untuk buat racing. Diorang panggil racing ni Isle of Man TT. Track ni memang panjang dan basically diorang akan pusing lah satu pulau ni. Jadi bila guna street circuit ni dan jalan dekat UK pula memang sempit jalan-jalan kampung dia, memang rider ni akan race dekat tepi-tepi rumah orang. Lepas tu barrier pula tak ada. Barrier dia sama ada tembok batu tu, rumah orang atau penonton sendiri yang jadi barrier. Penonton pun sama gila dengan rider juga dekat sini. Cuma untuk case Conor Cummins ni dia ekstrim sikit sebab dia masuk corner tu terlebih laju dan lepas tu dia low side. Maknanya dia jatuh belah bawah lah. Dan disebabkan speed tengah laju gila masa tu, motor dia dengan dia sekali terjunam masuk gaung. Memang dia terbang kejap sebelum landing, jatuh, terbang sekali lagi. Motor dia memang total loss dan nasib baiklah Colin ni dia tak mati. Cuma teruklah dia patah-patah. Memang ganas. Korang rasa ada tak orang Malaysia race dekat sini? Cuba komen dekat bawah. Sebut pasal orang Malaysia, di tempat kedua dalam senarai ni memang melibatkan orang Malaysia dan sangat mengerikan. Dan crash ni tak lain tak bukan adalah crash Hafiz Syarin dekat Austrian Moto2 GP tahun 2020. Austria ni kalau ikutkan, track dia simple je. Dia ada banyak jalan lurus. Cuma masalah dekat Austria ni, dia banyak elevation changes. Dekat main straight track ni, bila dah sampai hujung tu, dia macam naik bukit sikit tau. Lepas tu masuk turn 1 dan lepas tu dia macam turun bukit sikit. Jadi tak berapa nak nampak. Dan masa kejadian tu, ada rider yang dekat depan ni asalnya dia high side. Maknanya dia macam nak terjatuh. Lepas tu motor dia grip balik dan rider tercampak ke atas dan jatuh. Okey, part ni tak ada masalah. Rider tu pun okey je. Dia pun lari dekat tepi track. Masalahnya sekarang, motor dia yang terbalik tu ada betul-betul dekat tengah-tengah track ni. Memang semua yang tengok masa tu berdebar-debar. Harap-harap janganlah ada yang langgar motor tu. Sebab memang dekat tempat orang laju. Sebab dekat situ motor memang tengah nak pecut sebab straight line panjang lagi. Dan dalam straight line ni biasanya rider belakang akan duduk betul-betul belakang rider depan dia untuk dapatkan slipstream sebelum cuba potong. Dan inilah yang Hafiz Syarin buat. Bila duduk belakang orang ni memang tak nampak depan dah. Dan bila orang depan dia elak motor yang terbalik tengah-tengah track tu, memang motor belakang tak ada chance langsung. Semua orang macam tak percaya bila motor tu kena langgar bersepas-sepas. Dalam hati masing-masing memang panik, tapi tak tahu nak cakap apa. Masa tu tak tahu lagi yang langgar tu Hafiz Syarin. Bila dia bagi tahu je, memang risau gila lah. Nasib baik tak lama lepas tu ada gambar dia dekat hospital dan tak ada patah yang teruk. Memang lega gila masa tu. Siapa yang tengok race ni, cuba komen dekat bawah. Baik, di tempat pertama, crash yang paling ganas dalam motorsport ni adalah crash yang melibatkan pelumbu F1 Zhou Guanyu dekat Silverstone Grand Prix baru-baru ni. Jangan risau, driver selamat je. Cuma bagi saya ini satu crash yang sangat teruk dalam modern era ni sebab dia selamat tu sebenarnya nasib baik je. Kereta F1 ni safety dia memang mantap, tapi lepas dari crash ni, saya rasa benda ni takkan guarantee yang driver
driver tu boleh selamat. Jadi Zhao ni dia ada tap sikit kereta George Russell masa tu. Tapi sebab angle dia kena tu, kereta Zhao ni dia terus berpusing dan bergolek-golek. Lepas tu dia terbalik, terseret jauh dan lepas tu dia pusing melompat tayar barrier tu. Nasib baik ada pagar dekat situ. Kalau tak, kereta ni memang akan kena penonton. So ini nasib baik yang pertama lah, penonton selamat. Dan masalahnya Zhao ni kereta dia terbalik dan dia sangkut dalam kereta tu. Angle dia memang pelik dan paling bahaya, tak ada jalan keluar. Ini yang saya cakap pasal nasib baik ni. Bayangkan kalau kereta tu terbakar. Kalau terbakar, ke mana dia nak pergi? Memang hanguslah dekat situ. Kru-kru Lita tu pun ambil masa yang agak lama untuk keluarkan dia. Bila dia dah keluar tu, okeylah, tak ada patah-patah apa pun sebab karbon monocoque tu memang kuat. Saya rasa penonton yang dekat situ pun ngeri kot sebab batu-batu tu memang kena dia orang. Baik, sekali lagi link untuk join kursus online Engine Zero to Hero saya letakkan dekat bawah. Pastikan anda join sekarang dan rebut diskaun 60% ni. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.